Baik, selepas pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan pementeraian perjanjian dengan AstraZeneca untuk pembelian vaksin, kita juga ingin memahami mengenai akses serta perolehan vaksin ini. Dan isu proses penilaian vaksin yang memakan masa sedikit lama berbanding negara lain juga ingin kita memahaminya. Dan untuk itu kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar di talian Skype ketika ini. Datuk. Ya, saya. Datuk, kita ingin melihat bagaimana kita ingin memahami kepada perkembangan perolehan dan juga akses kepada vaksin negara kita. Dan tadi juga Tan Sri Muhyiddin ada menyatakan akan menjadi orang pertama divaksin. Ya, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasihlah kepada kerajaan yang prihatin dan dah membuat persediaan yang cukup. Ya. Pertama, sekarang kerajaan telah memberi komitmen procurement ataupun pembelian vaksin untuk majoriti yang besar rakyat Malaysia. Ya. Jadi, alhamdulillah kita akan bersedia menerima vaksin tersebut. Yang kedua adalah dari segi proses kelulusan. Saya rasa saya pun tak nampak begitu halangan besar kerana pihak FDA di Amerika, agensi-agensi lain di Europe dan beberapa negara telah meluluskan vaksin-vaksin yang kita akan perolehi. Jadi saya tak nampak banyak sangat perkara yang akan dilihat kecuali ada mungkin perkara-perkara logistik dan sebagainya. Dan ketiga, saya juga mengucapkan tahniahlah kepada Yang Amat Hormat Tan Sri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin kerana dah menyatakan komitmen untuk jadi antara yang pertama. Ya, jadi ini akan memberi kesan kepada keyakinan dan kepahaman masyarakat Malaysia lah. Kerana siapa lagi yang kita rasa harap lah, kalau kita rasa takut, Perdana Menteri pun tak takut, kita seperti rakyat biasa mestilah bersama-sama dengan Yang Amat Hormat Perdana Menteri untuk menerima vaksin ini. Ya, saya. Datuk, kerajaan juga mengumumkan akan mengusahakan memvaksin 80% rakyat Malaysia. Bagaimana pengamal perubatan melihat kepada perkembangan ini dan lebihan 20% iaitu imuniti berkelompok ini adakah relevan? Ya, sebenarnya ada dua perkara yang kita kena faham dalam vaksin COVID-19 ini. Ya. Pertama ialah vaksin ialah protection individu atau protect individu yang menerima. Ya. Jadi lagi ramai orang yang mendapat perlindungan, lagi selesalah mereka dan kita menjalani kehidupan. Walau bagaimanapun akan ada poket ataupun kumpulan-kumpulan yang akan mendapat jangkitan. Tetapi biasanya jangkitan tidaklah sebegitu teruk. Dan kita kena ambil ingat bahawa 80% yang akan diberi nanti akan meliputi peringkat umur yang telah diuji lah antara 18 hingga 80 tahun ke atas. Jadi yang penting adalah protection sebanyak mungkin rakyat individu. Ya. Manakala untuk baki itu, ya, mungkin golongan kanak-kanak atau golongan yang belum dapat diberikan, saya rasa sebab mereka akan mempunyai ketahanan sendiri. Ya. Satu perkara yang saya ingin selalu sebutkan bahawa kita dari masyarakat, kita jangan risau pasal herd immunity 80% dan sebagainya. Jadi kita seboleh-bolehnya, kalau yang paling baik setiap individu rakyat Malaysia yang layak kita dapat. Atas kurang-kurangnya sebagaimana yang dikatakan antara 80% itu saya rasa dah lebih baik. Kalau kita bagi 100% pun lagi lebih baik. Tapi mungkin logistik dan kosnya akan agak tinggi lah. Ya, saya. Datuk, negara jiran kita seperti Singapura telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer secara kecemasan. Kita di Malaysia ini masih belum meluluskan sebarang vaksin COVID-19. Pada pandangan Datuk, adakah terdapat keperluan kita meluluskan penggunaan vaksin dengan segera melalui bahagian regulatory farmasi negara NPRA? Okey, secara jujur je lah, ya, kami dari menerima juga banyak pertanyaan daripada rakan-rakan profesional ataupun pakar-pakar. Maknanya ada keraguan atau pertanyaan lah kenapa kerajaan Malaysia mengambil masa yang begitu lama, agak lama lah kalau dibandingkan dengan negara lain untuk kita meluluskan yang kita lihat tidak ada halangan yang besar. Mungkin kerajaan kita berhati-hati untuk melihat rancangan ataupun program vaksinasi ini telah dijalankan dan kita dapat beberapa maklumat tambahan berkenaan dengan kesan sampingan. Jadi mungkin saya rasa itulah antara sikap kerajaan Malaysia untuk berhati-hati. Tapi
lagi baik, lagi bagus, dan kami di pihak kepakaran kami tak berapa nampak apa isu yang besar yang patut menghalang kelulusan vaksin ini dalam peringkat atau kadar yang cepatlah. Ya saya. Datuk, kita melihat kepada pementeraian pembelian vaksin COVID-19 dengan AstraZeneca ini. Ketika ini masih belum ada negara yang meluluskan penggunaan vaksin AstraZeneca kalau kita nak berbanding dengan Pfizer, BioNTech dan juga Moderna. Apakah rasional kita membeli AstraZeneca ini, Datuk? Dia antara Moderna ataupun Pfizer dan AstraZeneca dan mungkin daripada China, Sinovac dan sebagainya mempunyai teknologi yang berlainan. Ini kita kena faham. Moderna dan Pfizer menggunakan teknologi yang baru mRNA, manakala AstraZeneca dan beberapa vaksin China menggunakan teknologi yang terdahulu, iaitu vaksin yang biasa kita beri. Jadi satu kajian yang besar yang dilakukan oleh AstraZeneca telah menunjukkan beberapa kejayaan, walaupun ada satu dua orang kata flaws yang perlu dikaji lebih dalam. Tapi saya rasa dari pengalaman dan dapatan yang terakhir itu kita pun tak nampak begitu masalah, dan saya rasa dalam masa terdekat ini banyak negara akan meluluskan penggunaan AstraZeneca vaksin dan juga vaksin daripada China dan sebagainya. Ya saya. Datuk, kita lihat juga kepada proses penilaian MPRA terhadap vaksin Pfizer dan juga BioNTech akan mengambil masa katanya 90 hingga 120 hari. Mengapa proses ini mengambil masa yang lama dan adakah kita ni dapat mempercepatkan proses ini sebagaimana FDA di Amerika Syarikat dan juga pihak berkuasa UK dan Kesatuan Eropah telah mempercepatkan proses mereka? Ini rakan-rakan kita daripada bahagian profesional bertanyalah soalan why, kenapa mengambil begitu yang lama. Mungkin kementerian MPRA ada strategi ataupun sebab tertentu. Tapi pada kita dokumen yang digunakan, apa yang digunakan oleh US FDA, apa yang digunakan oleh UK, Europe dan beberapa negara, itulah dokumen yang kita akan kaji, dan akan terlihat. Jadi dari segi scientific evidence, data-data teknikal saintifik mungkin tidak begitu banyak masalah. Mungkin ada 2-3 perkara isu seperti customization ataupun penggunaan peringkat lokal ataupun dan sebagainya. Tetapi kita rasa kalau jujurlah 120 hari atau 3 bulan itu adalah agak lama dalam keadaan masa sekarang lah. Kecuali ada sebab lain. Tapi dari segi teknikalnya kami berkebanyakan pakar-pakar pendapat mungkin perlu dipendekkan lagi dengan kadar yang segera lah. Ya saya. Datuk, secara ringkas, saranan dan cadangan Datuk berkenaan vaksin COVID-19 ini supaya Malaysia ini tidak ketinggalan dan juga lambat untuk mendapatkannya. Pada kita, bila kita dah siap semua sekarang, ini perlu. Dan dalam keadaan sekarang dengan kes yang bertambah, dengan orang risau yang kita akan buka ekonomi, buka border dan sebagainya. Jadi sebaik mungkin kita janganlah terlalu lama. Misalnya kalau Singapura dah start, Thailand dah start, UK dah start, kita pun sebab kita dah dari segi pembelian kita dah ada, scientific paper pun dah ada, cuma kelulusan dan logistik. Saya rasa pada saya kita berharaplah ada kawan-kawan kata kalau dapat besok baru kita nak terima. Kalau boleh seawal awal Januari lah, tak perlu tunggu lebih lama lagi. Ya saya.